sebab kita tahu kita akan sampai kepada bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi sebelum masuk pada bulan tersebut, tentulah antara perkara yang perlu kita tingkatkan rasa cinta kita pada Nabi SAW. Sebab ada orang masuk bulan Rabiul Awal dia tak rasa apa pun. Bahkan pada hari Maulid tu sendiri pun kadang-kadang ada yang tak rasa apa. Ada yang sampai dekat Madinah ada pun kan, tanya, Ustaz, macam mana saya nak rasa? Saya tak rasa pun apa yang orang lain rasa. Kalau sampai gitu sekali lah. Jadi kuncinya adalah pada cinta, kecintaan pada Nabi SAW. Jadi nak tambahkan rasa cinta pada Nabi SAW, antaranya banyak selawat, banyak baca hadis-hadis Nabi SAW, cerita tentang Nabi SAW, makin kenal baginda Nabi SAW. Semua itu adalah perkara yang akan menambahkan rasa cinta kita. Kita terus pergi pada hadis yang ke-19 daripada bab sabar, ataupun hadis yang ke-43 daripada kitab Riyadhus Salihin, susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita baca hadis ini dengan sanad yang bersambung daripada beliau bisanadin muttasilin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila Allah Taala hendak kebaikan kepada hamba-Nya, nak bagi kebaikan, bagi kebaikan kepada hamba-Nya, Allah Taala akan menyegerakan untuknya balasan di dunia. Dan apabila Allah Taala hendakkan keburukan kepada seorang hamba-Nya, maka Allah akan tahan daripadanya balasan tersebut sehinggalah dibalas dengan dosanya pada hari kiamat. Yuwafi kat situ tu maksudnya digantikan, diberikan, balaslah kan, dengan dosa tersebut pada hari kiamat. Ini kita kata hadis yang pertama. Sebenarnya daripada hadis ini dia ada dua pecahan kan. Yang pecahan yang pertama ni adalah apabila Allah Ta'ala nak kebaikan, Allah akan balas dosa seseorang itu di dunia lagi. Ialah memanglah sebab kita tahu balasan di dunia walau teruk macam mana sekalipun, dia tak akan sama dengan balasan di akhirat yang jauh lebih teruk. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Jadi balasan dekat akhirat tu sangat dahsyat. Jadi kalau balasan di dunia tu walaupun kita tengok dahsyat, tapi dia tak akan sama dengan balasan di akhirat yang tidak tertanggung. Jadi balasan di dunia ini sebenarnya tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab ada yang rasa bila dia kena bila ditimpa satu musibah kan, kita dah baca hadis yang minggu lepas kan, walau tercucuk duri sekalipun, banyak sekecil-kecil perkara tu pun adalah cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Bila kita kata hapus dosa, ada yang rasa tertekan kan, apa dosa-dosa saya gini kan, ataupun ada yang rasa marah bila kita sebut balasan pada dosa. Dia kata apa cakap macam tu kan, macamlah orang ni banyak dosa sangat. Ada yang cakap macam tu bila kita kata ni benar-benar kafarah bagi dosa. Jadi rupanya bila kita sebut kafarah bagi dosa tu, ada yang sensitif kan, ada yang rasa, bahkan ada yang rasa macam Allah dah tak sayang saya kan, jadi bila saya berdosa ni maka saya kena balas macam ni. Maka hadis ni sebenarnya adalah kita kata hadis motivasi kan. Bila Allah Ta'ala hendakkan kebaikan sebenarnya bagi seorang hamba, Allah bagi dia balasan di dunia lagi. Balasan yang maknanya balasan tu untuk menghapuskan dosa dia. Adanya macam tadilah, hatta tercucuk duri sekalipun akan menghapuskan dosa. Demam-demam kita tu pun menghapuskan dosa. Maknanya tu tanda Allah Ta'ala nak bagi kebaikan. Iza aradallahu bi'abdihi khaira. Jadi orang yang beriman, dia selalu melihat ini adalah tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Apa yang berlaku pun dia nampak ini kasih sayang daripada Allah. Dia bukan nampak dari sudut
oh ini adalah balasan yang dahsyat daripada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala ni maha membalas al-muntaqim kan, daripada sudut yang negatif. Dia tak tengok dari sudut yang negatif, dia tengok dari sudut yang positif kan. Memang sentiasa begitu. Dia tengok dari sudut Allah Ta'ala sayang pada aku, itu pasal Allah Ta'ala bagi aku benda ni. Itu pasal kita tengok para awliya, mereka sangat tenang. Orang soleh mereka sangat tenang dengan ujian demi ujian yang Allah Ta'ala timpakan pada mereka, sebab mereka yakin dengan sebenar-benar yakin bahawasanya ini adalah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri. Dan sebaliknya, bila Allah Ta'ala hendak berikan keburukan kepada seorang hamba, Allah Ta'ala akan tahan, biarkan dia buat dosa lagi, sampailah na'udzubillah dibalas di hari kiamat nanti. Hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Okay, pecahan yang kedua daripada hadis ni adalah inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan bersama dengan besarnya ujian. Lagi besar pahala tu dengan lagi besarnya ujian. Dan lagi besarnya ujian bermakna datang dengan besarnya pahala. Dan lagi besar. Dan hadis Nabi SAW yang lain, Nabi sebut inna ajraki ala qadri nasabiki. Dan pahala engkau berdasarkan kepada kadar kepenatan engkau. Ini hadis Nabi SAW sebut pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pahala engkau berdasarkan kepada kadar kepenatan engkau, ala qadri nasabiki. Berdasarkan pada kadar kepenatan engkau, lagi penat lagi besar pahalanya. Sesama juga macam yang ini, lagi besar ujian lagi besarlah balasannya. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Besarnya ganjaran bersama dengan besarnya ujian. Ini adalah kita kata orang kalau dia nak sesuatu yang besar, dia kena berkorban pun besar. Kan? Orang berniaga biasanya dia nak untung yang besar betul, dia punya modal dia pun besar juga. Jaranglah orang nak berniaga modalnya RM5, dia dah untungnya RM5 juta. Melainkan kena scam lah. Nak scammer memang cakap macam tu. Tapi kalau yang betul-betul, jarang-jarang sangatlah boleh berlaku macam tu. Bukan kita kata mustahil, tapi jarang-jarang sangatlah berlaku macam tu. Jadi macam tu jugalah. Bahkan lebih besar lagi daripada itu, sebab ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, ganjaran yang tidak ternilai, ganjaran yang tak boleh kita bandingkan pun dengan ujian yang ada dekat dunia ini. Kemudiannya hadis ni sambungannya adalah bila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, Allah Ta'ala akan uji mereka. Ini pun hadis yang popular, tak perlu nak disyarahkan panjang. Cuma part yang seterusnya tu, yang part yang sangat untung, yang sangat menggembirakan. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang redha, maka baginya keredaan Allah Ta'ala. Maksudnya keredaan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang redha. Jadi kan ditanya kepada Sayyidina Ibrahim Ibn Adham, bagaimana kamu tahu Allah Ta'ala redha pada kamu? Dia kata, aku tahu bila Allah Ta'ala redha pada aku, bila aku redha padanya. Dan aku redha padanya, maka bermakna Allah sedang redha pada aku. Faman radiya falahu ridha. Itu je konsep dia. Jadi kalau kita tengah redha pada Allah, banyak Allah tengah redha pada kita. Kita ingat macam tu je. Jadi waktu tu itu cukup dah sebenarnya melegakan kita. Satu, kita tak payah fikir balasan tu, balasan ni dan sebagainya. Kita fikir itu je. Aku sedang redha pada Allah, Allah redha pada aku. Dan itulah yang kita nak kan. Yang kita perlukan sangat-sangat adalah redha Allah Ta'ala. Jadi bila kita redha pada Allah, apa yang Allah uji, maka maknanya Allah redha pada aku. Alhamdulillah. Macam tu je lah. Redha pada Allah SWT bukan bermakna tak sakit. Redha bukan bermakna tidak sedih ataupun tidak geram. Tapi redha dengan tidak langsung ada membentak dalam hati. Tak ada rasa tak puas hati. Rasa kenapa bukan orang lain, kenapa aku pula yang kena. Itu tak ada dalam hati. Dia redha bukan bermakna tidak sakit, tidak sedih dan sebagainya. Sebab Nabi SAW pun sakit, Nabi pun sedih, Nabi SAW pun marah, tapi baginda lah penghulu kepada segala orang yang redha. Maknanya baginda sangat-sangat redha. Redha tu tempatnya di hati.
Dan hati itu redha ke tidak. Kita tanya balik pada diri kita. Ada orang nampak senyum tapi dalam hati tak redha. Ada orang nampak sakit tapi dalam hatinya sangat redha. Jadi kita tengok pada hati kita sendiri. Tapi balasan yang kedua tu menakutkan kita. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang marah, murka, marah, geram, apa maknanya tak puas hati lah kat sini ni. Falahu sukht, maka baginya pula kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi maknanya bersungut-sungut, tak puas hati dan sebagainya, maka dapat pula kemurkaan daripada Allah. Itu pasal kalau kita sebut ujian yang Allah Ta'ala timpa, dia boleh datang dalam dua kesan pada manusia. Sebab ada yang kata ni ujian ni tanda Allah Ta'ala murka ke dia adalah tanda sayang Allah Ta'ala. Dia sebenarnya tengok kepada kesan kita. Kesannya apa pada ujian tu? Kalau ujian tu mendatangkan redha pada kita, bermakna itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Sebab Allah redha. Tapi kalau ujian itu menyebabkan kita membentak, melawan, tak puas hati, protes pada Allah Ta'ala, bermakna itu adalah ujian itu mendatangkan kemurkaan daripada Allah SWT. Jadi na'udzubillah. Itu je sebenarnya. Sebab ada yang kata, bila banjir berlaku ke, tsunami ke, kebakaran ke, tempat apa je lah macam kita sebut kan, sampai tercucuk duri sekalipun, perkara yang menyakitkan kita cek balik. Kan? Ini jadi apa untuk aku sebenarnya? Dia jadi kasih sayang Allah pada aku ataupun jadi kemurkaan Allah pada aku. Na'udzubillah. Jadi apa-apa pula yang berlaku pada kita kan, penat kita, sakit kita dan sebagainya. Kadang-kadang sakit-sakit tiba-tiba je datang kan. Terpijak benda, Allah sakit, terseliuh, terplay on sikit kan. Aduh sakit. Sakitnya berhari-hari kadang-kadang. Jadi kita cek balik. Ini tanda Allah Ta'ala redha pada aku ataupun Allah Ta'ala jadi murka pada aku. Na'udzubillah. Apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan kawan-kawan ke, dengan jiran ke, dengan keluarga, dengan masyarakat secara umum ataupun dalam diri kita sendiri kan, dan sebagainya. Okey, hadis yang berikutnya. Nabi Anu qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu as-sabi huwa askanu ma kan faqarrabat ilayhi al-'asha fata'asha ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارو الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولد غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال معه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت يا عليا لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقال فاحتسب ابنك فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة
وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبا طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما وقالت لي أمي يا أنس لا يرضع أحد حتى تغدو بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. Hadis nampak panjang kan? Tapi satu cerita je sebenarnya kan? Dan cerita ni pun cerita yang popular sebenarnya. Cerita bagaimana Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas riwayatkan hadis ni. Sayyidina Anas riwayatkan cerita tentang bapa tiri beliau dengan ibu beliau. Abu Talhah adalah bapa tiri Sayyidina Anas. Dan sebab kahwin dengan ibu Sayyidina Anas iaitu Ummu Sulaim. Jadi ceritanya cerita tentang Sayyidina Abu Talhah ada anak lelaki yang waktu tu masih lagi baby, ibnun li Abi Talhah, maknanya adik tiri kepada Sayyidina Anas ni, yang baby lagi waktu tu, yashtaki, yang sedang sakit. Waktu tu sakit, fa kharaja Abu Talhah keluar daripada rumah. Faqubida sabi, lalu meninggal dunia budak tadi tu. Budak tu meninggal. Kemudiannya bila Abu Talhah balik, ni version yang pendek pada hadis ni, maka Abu Talhah tanya, apa yang dibuat oleh anak kita? Mafa'ala bni. Maka Ummu Sulaim, mak kepada Sayyidina Anas lah, dan mak kepada budak tadi itulah. Jadi Ummu Sulaim wahia Ummu Sabi, dia kata apa? Huwa askanu makan. Dia dalam keadaan yang paling tenang. Dia lebih tenang lagi daripada sebelum ni. Jadi faqarrabat ilaihi al-asha, maka lalu Ummu Sulaim pun hidangkan makan malam kepada Sayyidina Abu Talhah. Kemudiannya mereka pun buat hubungan suami isteri, asaba binha. Kemudiannya apabila dah selesai, Ummu Sulaim pun bagi tahu kepada Abu Talhah, kebumikan anak kita, waru as-sabi, dengan waru as-sabi, kebumikan anak kita. Jadi waktu tu barulah dia tahu yang anak dia dah meninggal dunia. Waru tu maksudnya waruhu bidafn, maknanya kafankan dan tanamlah. Okey. Lalu esok paginya Abu Talhah pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, komplainlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita malam tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "A'rastumul lailah?" Adakah kalian buat hubungan suami isteri malam tadi? Abu Talhah jawab, "Ya." Rasulullah pun jawab, "Ya Allah, berkatilah mereka berdua. Allahumma barik lahuma." Maka rupanya daripada hubungan tersebut Ummu Sulaim pun mengandung dan melahirkan seorang lagi anak lelaki. Lalu Abu Talhah pun bawa bawa dan bagi tahu kepada aku, bagi tahu kepada Sayyidina Anas lah. Sayyidina Anas ni anak tiri dia kan. Jadi bagi tahu kepada Sayyidina Anas, bawa budak ni, jom kita bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bawa sekali beberapa biji kurma. Dan Nabi SAW tanya, ada bawa apa-apa tak? Ma'ahu syai', ada tak bersama-sama je dengan apa-apa? Lalu dia pun jawab, ada beberapa biji kurma, tamarat, beberapa biji kurma. Lalu Nabi SAW pun ambil kurma tu, dan Nabi masukkan dalam mulut Nabi, famadaghaha, masukkan dalam mulut, kunyah, dan ambil sedikit daripada mulut baginda yang mulia, lalu baginda letakkan pada mulut budak tu, baginda tahnikkan dan baginda namakan Abdullah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Imam Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah, dia kata apa? Dia kata, telah berkata seorang daripada Ansar, aku melihat 9 orang anak, semua mereka membaca Al-Quran ataupun telah menghafal Al-Quran. 9 orang anak tu menjadi qari Al-Quran semua sekali. 9 orang anak tu daripada siapa? Daripada anak yang namanya Abdullah tadi tu. Maknanya Abdullah yang tadi tu didoakan oleh Nabi SAW, ditahnikkan oleh Nabi SAW, didoakan keberkatan daripada dalam perut lagi, kan? Sampailah bila bersalin, dapat pula doa daripada Nabi, tahnik daripada Nabi SAW, dan bahkan Nabi yang namakan, kan? Dan Abdullah ibn Abi Talhah ni, dia dapat 9 orang anak lelaki pula kemudiannya, dan 9 tu semua hafiz Quran. Dan semuanya orang ahli-ahli Quran. Masya Allah, keberkatan yang ada daripada doa Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya hadis yang riwayat Imam Muslim lebih detail. Hadis riwayat Imam Muslim lebih panjang lagi ceritanya ataupun lebih detail lagi. Lebih kurang makna yang sama juga. Pada suatu hari anak Abu Talha meninggal dunia. Kemudian isterinya Ummu Sulaim berkata kepada seluruh ahli keluarganya, jangan cerita kepada Abi Talha tentang anaknya, tentang budak yang meninggal tadi, sampai akulah yang ceritakan. Ana uhaddithu, aku yang bagi tahu pada dia. Jadi apabila Abu Talha balik, dia pun hidangkan makan malam. Abu Talha pun makan dan minum. Selepas daripada makan dan minum, dia berhias pula dengan Ummu Sulaim. Dia berhias dengan perhiasan yang sangat-sangat cantik, tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik, kan, yang paling baik yang dia tak pernah pakai sebelum tu, kan. Secantik-cantiknya dia hiaskan diri dia. Kemudiannya mereka pun buat hubungan suami isteri. Dan selepas daripada tu, Ummu Sulaim tanya, wahai suamiku, apa pandangan kau kalau orang tu dia dah pinjam daripada seseorang, kemudiannya diorang daripada satu keluarga, kemudiannya diorang tu minta balik barang yang dia pinjam tu, boleh tak diorang tak nak bagi? Dan boleh tak dah pinjam tak nak pulangkan? Lalu Abu Talha pun jawablah, mana boleh, dah pinjam kena pulang lah. Lalu beliau pun kata, ataupun Sayyidah Ummu Sulaim pun kata, maka kalau begitu, macam mana pula kalau anak engkau sendiri? Fahtasib ibnak. Maknanya, bagaimana pula kalau anak engkau, ataupun fahtasib ni dia macam-macam makna. Ada makna dia, kau carilah pahala dengan sebab anak engkau. Maksudnya anak engkau dah meninggal dunia. Ataupun, bagaimana pula kalau anak engkau tu yang dah kau dah pinjam, Allah Ta'ala ambil balik. Tapi dah difahamilah oleh Abu Talha, mengatakan bahawasanya maknanya anak dia dah meninggal dunia. Jadi, ketika itu faghadib, dia pun marah. Dia kata, kau biarkan aku, kau tak bagi tahu pada aku tentang anak kita dah meninggal dunia, kita dah bersama, lepas tu baru kau nak bagi tahu. Macam tu. Dia marah. Lalu dia pun keluar, jumpa Nabi SAW, dan dia pun cerita kepada Nabi SAW. Bila dia cerita pada Nabi SAW, Nabi terus doakan, barakallahu fi lailatikuma. Moga Allah berkati pada malam kalian berdua. Malam tadilah. Lalu Ummu Sulaim pun mengandung, dan kemudiannya cerita yang lain, ceritanya sambungannya, maknanya lepas daripada tu, bila dah mengandung tu kan, Rasulullah SAW bermusafir disertai dengan Ummu Sulaim dan juga Abu Talha. Dan biasanya Rasulullah SAW bila sampai dekat Madinah daripada perjalanan, dia tak terus masuk macam tu je. Lagi-lagi kalau sampai tu waktu malam, Rasulullah SAW tak akan terus masuk ke Madinah. Rasulullah akan stay dulu di luar kota Madinah. Rasulullah dia tak suka mengejutkan ahli keluarga. Tiba-tiba je sampai. Biasanya Rasulullah SAW akan, bila dah dekat Madinah tu, Rasulullah akan berhenti dulu, akan minta siapa-siapa bagi tahu kepada penduduk Madinah, kata rombongan bagi dia SAW dah sampai. Dan Rasulullah akan bersiap-siap dulu sebelum masuk ke dalam kota Madinah. Sebab ialah zaman dulu kan, musafir dalam keadaan panas, dalam keadaan debu dan sebagainya, memang biasanya orang balik dari musafir ni memang kotor boloh, kusut masai dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah SAW bila sampai, Rasulullah dalam keadaan yang paling cantik, paling wangi dan sebagainya. Kemudiannya para sahabat pun diajar begitu. Dan Rasulullah ajar supaya para sahabat tidak mengejutkan ahli keluarga, maksudnya tak terkejut tiba-tiba sampai. Jadi macam kita pun boleh ambil sunnah tu sebenarnya. Bila balik ke rumah, bagi tahu dulu pada ahli keluarga, on the way, berapa minit lagi sampai dan sebagainya. Tak adalah terkejut tiba-tiba sampai. Zaman sekarang siap ada boleh share live location dan sebagainya. Okey. Kemudiannya nak ceritanya, bila waktu dekat luar kota Madinah tu, tiba-tiba Ummu Sulaim sakit absalin. Jadi Abu Talha tak dapatlah teruskan perjalanan dengan Rasulullah SAW. Sebab isteri nak bersalin. Rasulullah pula teruskan perjalanan. Dan dah masuk ke Madinah. Jadi saya nak kata apa? Abu Talha cakap apa? Dia kata, ya Allah, engkau tahu aku selalu suka keluar musafir bersama Rasulullah, dan aku juga suka kalau aku balik ke Madinah sama-sama juga dengan Rasulullah. Keluar sama, balik Madinah pun sama-sama. Kan? Aku suka macam tu. Tapi
aku tak dapat buat kali ni. Kan? Aku tak dapat kali ni. Aku tak dapat iring Rasulullah sampai masuk dalam kota Madinah. Sebab apa? Engkau pun tahu. Maknanya sebab Ummu Sulaim dah nak bersalin. Lalu Ummu Sulaim bila dengar tu, Ummu Sulaim ni Masya Allah, dia kata apa? Dia kata, aku tak rasa sakit macam sakit sebelum ni. Ya. Ma ajidul ladzi kuntu ajid. Aku tak rasa macam sebelum-sebelum ni sebab Ummu Sulaim dah biasa bersalin kan. Jadi Ummu Sulaim dia kata, aku dah biasa bersalin dah. Aku tak rasa macam yang sebelum-sebelum ni aku rasa. Jadi tak apalah, kita jalan je lah. Ya, jom. Kita ikut Rasulullah SAW. Kita ikut masuk ke Madinah dengan Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya kalau ikut dalam ni, memang sebenarnya Sayyidatina Ummu Sulaim dia sakit sebenarnya, tapi dia cover. Dia macam tak, aku tak rasa apa-apa, jom kita jalan. Walaupun dah nak bersalin tu, sakit nak bersalin pun, dia masih lagi nak mencari keredaan suami dia ataupun nak buat benda yang suami dia suka. Suami dia suka kalau dapat jalan dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kata, aku tak sakit sangat, jom kita masih boleh jalan lagi. Lalu bila sampai saja dekat dalam kota Madinah, barulah beliau melahirkan anak. Kemudiannya bila dia lahirkan anak, macam yang tadi itulah, cuma dia kata pada Sayyidina Anas, dia kata, baby ni jangan bagi orang lain susukan. Besok pagi-pagi terus bawa jumpa Rasulullah SAW. Lepas tu barulah Sayyidina Anas bawa jumpa Rasulullah, adik dia yang kecil tu lah, baby tu, kemudiannya ditahnikkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ni terlalu banyak pengajaran dia, tapi secara umumnya semua kita tahu. Kita faham dia punya konsep dia adalah kesabaran Ummu Sulaim yang begitu dahsyat, dan contoh isteri solehah yang dicemburui oleh wanita-wanita semuanya sekali. Dan Ummu Sulaim ni kita tahu asalnya dia berkahwin dengan seorang lelaki yang namanya Malik bin Nadar. Itu sebab Sayyidina Anas namanya Sayyidina Anas bin Malik. Cuma suami dia tak nak masuk Islam. Bila diajak oleh Ummu Sulaim untuk masuk Islam, dan dia bawa diri pergi ke Syam, dan dia meninggal dunia di Syam ketika itu. Lalu waktu tu, lepas daripada itu, barulah Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talha. Dan dapatlah adik-adik kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas dapat adik-adik, anak kepada Abu Talha. Okey. Dan kita tahu juga betapa Ummu Sulaim ni satu solehah, isteri yang solehah, tapi juga beliau ni terkenal dengan kecerdikan. Antara kecerdikan beliau adalah beliau bawa Sayyidina Anas untuk menjadi khadam pada Nabi SAW. Waktu mula-mula lagi, dia tak ada benda nak bagi pada Nabi SAW, tak ada harta yang banyak. Dia bagi anak dia kepada Nabi SAW untuk menjadi khadam kepada Nabi SAW, untuk membantu baginda. Ini kecerdikan. Sebab kita bayangkan, Sayyidina Anas meriwayatkan hadis, punyalah banyak pada kita, beribu-ribu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas, ada saham pahala pada Ummu Sulaim. Itu kita kata cerdik. Pandainya Sayyidatina Ummu Sulaim ni mencari pahala sebenarnya. Dan sampai sekarang beliau beroleh pahala. Pagi ni kita baca hadis ni pun kat Malaysia, Ummu Sulaim yang dah lama wafat, yang dah lama meninggal dunia pun masih lagi dapat pahala. Sebenarnya itu kita kata kecerdikan Sayyidatina Ummu Sulaim. Dan salah satu daripada kecerdikannya dalam hadis ni, macam mana beliau menenangkan suami beliau. Beliau tak terus menceritakan perkara yang menyedihkan suami beliau. Kemudiannya sabar. Satu lagi kehebatan Ummu Sulaim. Dan sabarnya beliau sampai sedangkan anak beliau yang meninggal dunia. Ni sebenarnya cerita ni, tengah cerita ni anak beliau meninggal dunia. Ni bukan beliau ceritakan tentang Abu Talha yang ada anak daripada isteri yang lain. Isteri yang lain tu punya anak yang meninggal contohnya. Jadi dia nak tenangkan suami dia, Abu Talha. Bukan. Ini ceritanya anak dia yang meninggal tu. Biasanya kalau kita fikir-fikir balik, seorang ibu takkanlah tak sedih dengan kematian anak. Confirm lah dia lah yang paling sedih sekali. Yang paling sedih sekali adalah Ummu Sulaim lah, anak dia. Baby dia yang meninggal dunia tu. Tapi cara dia tak tunjukkan kesedihan dia. Punyalah sabar dia sampai dia boleh fikirkan pula suami dia. Dan dia boleh fikirkan pula macam mana nak tenangkan suami dia. Itu yang dia dalam kepala dia dulu. Subhanallah. Kemudiannya satu lagi pengajaran daripada hadis ni adalah bila kita nak menceritakan kematian kepada seseorang, kita memang perlu berlemah lembut ataupun dengan cara yang paling berhikmah.
apabila kita nak bercerita ataupun nak bagi tahu tentang khabar kematian. Antara pengajaran daripada hadis ini juga adalah mengutamakan mencari redha suami atas daripada kesedihannya. Dan maknanya ini antara kebaikan pasangan. Dia tak mesti suami ataupun isteri lah, sebenarnya sama-sama je. Cuba untuk menenangkan. Dan kalau dalam konteks ini, isteri yang mencari redha suami lebih dahulu. Mencari redha suami, mengusahakan supaya suami itu redha pada dia, barulah beliau diceritakan tentang kesedihan dan sebagainya. Dan antara jihad seorang wanita juga sebenarnya. Kemudiannya, antara pengajaran daripada hadis ini juga adalah sunnahnya isteri untuk berhias-hias pada suami dia, bercantik-cantik. Kemudiannya antara pengajaran daripada hadis ini juga adalah kecintaan para sahabat pada Nabi SAW. Apa-apa pun mengadu pada Nabi. Kemudiannya tadi, apa lagi pengajaran daripada hadis ni? Bagaimana mereka minta Nabi SAW tahnikkan. Dan juga macam tadi, nak keluar dari Madinah dengan Nabi. Nak sampai Madinah, nak masuk Madinah pun dengan Nabi SAW. Dan memang sampai isteri nak bersalin tu pun sampai dia mengadu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, padahal bukannya kali pertama, bukannya tak jumpa Nabi dekat Madinah. Jumpa je. Tapi sebab nak bersama dengan Nabi SAW, masuk ke kota Madinah tu pun sama-sama, tak nak tercicir daripada rombongan baginda Nabi SAW. Mengadu pada, ya Allah, kau tahu apa yang berlaku, dan aku suka kau dapat masuk Madinah sama-sama dengan Nabi. Maknanya memang kecintaan para sahabat pada baginda Nabi SAW. Dan mengambil keberkatan daripada baginda Nabi SAW, dia mintakan tahnik. Kemudiannya sunnah menamakan anak dengan nama-nama yang baik. Dan Nabi SAW menamakan dengan nama Abdullah tadi. Kemudiannya, apa lagi pengajaran daripada hadis ni? Siapa yang melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi macam yang tadi ni, anak tu meninggal dunia, tapi Ummu Sulaim melakukan tu betul-betul kerana mencari redha Allah Ta'ala, kan, menenangkan suami dan sebagainya tu, mencari redha Allah SWT, maka Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik lagi. Kan dia dapat anak yang namanya Abdullah itu dengan doa daripada Nabi SAW, ditahnikkan oleh Nabi SAW. Kemudiannya anak tu pula dapat 7 orang anak yang semuanya ahli Al-Quran. Kan, maknanya Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Jadi dengan kesabaran, dengan kekuatan, dia buat sesuatu tu kerana Allah SWT, maka Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. So hadis ni sebenarnya hadis yang subhanallah, hadis yang sepatutnya menjadi inspirasi kepada semua suami ataupun isteri. Kan, bagaimana seorang suami yang soleh, bagaimana seorang isteri yang solehah. Kalau kita boleh tengok daripada sudut dua-dua tu cantik. Dan ada orang, dia tengok hadis ni, dia kata, ini ke cara Islam melayan orang perempuan. Adakah orang perempuan ni patut menjadi hamba kepada lelaki dan sebagainya. Dia ada juga orang yang sensitif terajak macam ni pula. Dia fikir negatif pula dah. Sebenarnya hadis ni, dia menunjukkan keindahan. Bagaimana seorang isteri yang sangat-sangat solehah, yang sangat-sangat faham bagaimana cara untuk mendapatkan keredaan suami dan menenangkan suami dan menggembirakan suami. Macam tu jugalah sebenarnya hadis ni pengajarannya sebaliknya, suami juga patut mencari cara untuk menggembirakan isterinya dan berkongsi kesedihan itu sama-sama. Bukan berkongsi kesedihan tu maknanya sama-sama menangis, bukan maknanya sama-sama makin sedihkan satu sama lain, tak. Bahkan sama-sama berusaha untuk mengurangkan kesedihan kepada pasangannya, mengurangkan kesedihan dan memahami, kita kata apa, ada bahu untuk bersandar, macam tu. Jadi ini antara pengajaran pada hadis ni. Jadi maknanya suami tu yang sedih, padahal isteri tu tengah sedih tu, ibu pada anak yang meninggal dunia pun sangat bersedih, tetapi dia tetap menjadi bahu untuk bersandar pada suaminya, yang pastinya dia tahu kata suami dia sangat sedih ni. Jadi dia tahu macam mana cara untuk bagi kurang sikit sedih pada suami. Jadi ini antara, kita kata, solehahnya isteri dan juga kebijaksanaan isteri, dan juga mudah-mudahan
suami juga begitu, memiliki kebijaksanaan dalam menenangkan dan mengurangkan kesedihan pada pasangannya. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ini, dan pukul 9.30 pun insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi hadis-hadis yang lain dalam bab sabar, kan. Ada lagi daripada bab sabar, tapi hadis yang tadi ni antara hadis yang paling panjang lah. So nanti insya-Allah yang kemudiannya hadis yang agak pendek. Hadis dalam sebelum ni yang paling panjang kita baca juga hadis cerita Sayyidina Ka'ab, kan, Sayyidina Ka'ab bin Malik. So ni antara yang panjang juga, mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Dan insya-Allah hadis yang berlepas-lepas ni dia tak panjang dah, so mungkin 1 atau 2 kelas daripada kuliah bacaan kitab Riyadhus Shalihin ini kita akan habis dalam bab sabar insya-Allah, baru kita masuk dalam bab yakin dan sebagainya. Okey, wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir, dan juga mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kecintaan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertambah-tambah setiap hari, bertambah-tambah setiap jam, bertambah-tambah setiap saat, dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa berada dalam hati kita, hidup dalam hati kita, dan kita dapat mencontohi baginda dan para sahabat dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita di kalangan mereka yang dapat bangkit bersama baginda Nabi SAW, dapat melihat pada baginda Nabi SAW, dan dapat masuk ke syurga bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'ahil qudri unsa wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, uzkil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya ulama na'za bil khair dukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan. Subhanallah, banyak betul pengajaran yang dapat daripada hadis ini, insyaAllah. Mudah-mudahan untuk kita selama seminggu ni, insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan semua untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.